Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, nawaitu tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wal dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 21. Kita ambil balik ke atas Ada pun yang bersangkut paut boleh Muka surat 21 atas sekali. Ada pun yang bersangkut paut. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kita nak cuba habiskan terus InsyaAllah habis. Tak boleh lah ni kalau tangguh kat ni jenuh nak ulang balik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fid darain amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Berkata Tuan Musannif, habis dah kita pada akidah yang sifat-sifat ketuhanan. Akidah kita, simpulan iman kita berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan, yakni 41 akidah yang kita wajib ketahui. Siapa suruh tu? Ulama suruh tuan-tuan, bukan saya suruh. Kalau ulama kata wajib, dengan ulama lah kita berharap, nak duduk belakang bendera dia. Kita pun dah bahas juga apa dia la ilaha illallah. Kita mudahkan cara apa la ilaha illallah, yakni terkaya Allah Ta'ala. Bila kita sebut je la ilaha illallah, datangkan kita punya perasaan, kefahaman kita apa terkaya Allah Ta'ala apa dan berhajat tiap-tiap makhluk. Itu dipanggil istighna dan iftikar. Adapun la ilaha illallah yang dikehendaki dengan makna dia, Allah jua Tuhan bagiku. Itu dia. Senang. Bila tuan-tuan angkat sebab apa kena cakap ni? Sebab bila kita solat, tiap-tiap kali kita solat, kita akan baca la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah apa dia? Aku jua Tuhan. Aku jua. Allah jua Tuhan bagiku. Allah jua Tuhanku. Senang. Itu i'tiqad kita. Bila siapa yang dah mengaji tu, dia faham lah. Apa dia? Istighna, terkaya Allah Ta'ala. 11 istighna tu. Sifat-sifat terkaya Allah Ta'ala tu termasuk dalam 11 perkara. Kita dah sebut lah. Tak payah sebut lah. Kemudian iftikar, berhajat tiap-tiap makhluk tu pada Tuhan dia. Tu disebut 9 perkara termasuk dalam iftikar. Kita dah sebut juga. Tak apa, nanti lagi akan datang kalau kita baca kitab lain, nanti kita ulang lah insyaAllah. Jadi mudah dia. Mudah cara apa? Setiap kali kita angkat je asyhadu an la ilaha illallah, terus dalam hati kita, aku naik saksi engkau juga Tuhan. Kau juga Tuhan bagiku. Allah juga Tuhanku. Senang. Ingat tu tuan-tuan, tu makna yang dikehendaki dengan la ilaha illallah. Habis tu. Jadi itu sifat-sifat ketuhanan. Ada pun yang kita nak masuk hari ni, barang yang bersangkut dengan sifat-sifat kepimpinan. Siapa dia? Bagi Rasul dan bagi Nabi. Ni sifat-sifat yang wajib. Wajib juga tuan-tuan. Wajib ikat terus. Ikat. Kalau Tok Guru sebut, gigit dengan gigi belakang kita kan. Apa dia? Orang sebutlah datang apa pun datang kat kita. Berkaitan dengan Nabi, kisah-kisah yang berkaitan yang kita tak boleh nak sampai pada akal kita. Kan? Contohnya Nabi lari daripada dakwah ke, masuk dalam perut ikan,
Okey, Nabi lari daripada dakwah dah terkeluar daripada salah satu sifat-sifat kenabian. Apa dia? Yakni tabligh, menyampaikan. Tiba-tiba Nabi lari daripada dakwah. Akan terus kita dah faham. Itu dia panggil simpulan iman. Sebab apa? Sebab kejap iman kita. Mustahil. Habis tu ni kisah apa? Nampak tak? Ni kisah apa? Dia sebab ada bercampur kisah sejarah Nabi ni dengan Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ni nanti tawakuf dulu. Sebab apa? Dia berhajat kepada mengaji kitab-kitab besar. Baru kita bertemu. Dah tu akidah kita nak kena jaga ke kitab besar kita nak baca. Mudah cara dia senanglah, kita nak kena ingat apa? Benda yang bersangkut dengan akidah. Jadi bersangkut je dengan akidah, kita terus simpul pada iman tu perlu kepada kefahaman. Ni dia, kita nak masuk ni. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ada pun yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul itu 9 perkara jua. Jadi barang yang bersangkut dengan kepimpinan, yakni Rasul ataupun Nabi ni, ada berapa tuan-tuan? Ada 9 perkara. Ada 9 perkara. Jadi la ilaha illallah ni benda tetap dah. Adapun Muhammadur Rasulullah ni yang bersangkut paut ni, dia beralih-alih. Beralih macam mana? Isa pun Rasul Allah, Adam pun Rasul Allah. Nampak? Itu beralih-alih. Tak ada pun iktikad kita dengan para Rasul dan para Nabi tetap sama sejak daripada zaman Nabi Adam. Bermula daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetap 9 perkara ni juga. 41 campur dengan 9 jadi 50 akidah. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 4 yang wajib kan atas Nabi, 4 yang mustahil atas Nabi dan 1 yang harus atas Nabi. Ni wajib apa ni? Wajib akal. Tu kita baca sikit. Sikit tak sikit lah tuan-tuan. Nak laju sebenarnya ni. Nak laju teringat baca juga. Tu dia dah sebut dah. Apa dia? 9 perkara jua. Apa jua? Yang wajib kita ketahui. Tu sifat bagi jua tu. Apa jua? 9 tu. Wajib kita ketahui tu 9. Mana 9? 4 perkara yang mesti sengoti. Ini mesti sengoti, tulis bawah apa dia? Wajib akal tuan-tuan. Tu mesti sengoti. Mesti sungguh. 4 perkara mesti sungguh. Sebutlah apa pun wajib bagi kita beriman dengan sifat Nabi tu. Tu. Dia kata mesti sengoti. Dan sungguh. Bila kata mesti sengoti dan sungguh, apa dia? Tak terima tidak sekali-kali. Maksud kata dalam akal kita, sebelah kefahaman kita ni tak boleh terima kata benda tu tidak. Mesti sungguh. Tu perkara yang wajib pada akal. Tak boleh kata tidak. Nabi tak menyampaikan dakwah. Tak terima. Akal aku tak terima. Mana kata tak terima? Kan? Mesti sungguh. Tu hukum akal lah tu. Iaitu perkara yang pertama disebut sebagai sodik. Sodik ni benar. Tapi kalau pada kita orang awam ni, benar. Kalau sebut sodik dengan siddiq dia lain. Sodik ni benar, mungkin benar sekali. Dia ni boleh percaya dia ni. Tapi percaya tu sekali je. Lagi 10 kali habis. Dia kapurnya orang. Jadi sekali je boleh percaya. Tu sodik. Ni bahasa Arab kaya dengan terjemahan. Adapun siddiq, bila sebut siddiq, itu bermaksud apa? Benar Nabi ni bila tuan-tuan? Sejak daripada dia kecil lagi, dah dipanggil dengan Al-Amin. Orang-orang ni, kalau dengar cakap, siapa yang sebut ni? Muhammad yang sebut. Benarnya Muhammad, kan, yang disebut sebagai Al-Amin, sebelum dia angkat sebagai Rasul, apa dia? Tak ada satu pun. Benar tu benar sungguh-sungguh. Nak sungguh kata sungguh-sungguh benar tu bagi kepada 3 benda. Yakni benar dia dengan dakwa dia itu jadi Rasul. Bila dia dakwa dia jadi Rasul, benar. Benar dia pula pada menyampaikan hukum-hukum Allah. Itu maksud kedua yang dikehendaki dengan benar pada Rasul. Dan yang ketiga, benar pada setiap perkataan dia setiap hari. Perkataan hari-hari dia pun benar. Jadi tu dia panggil dengan siddiq. Adapun sodik ni sekali je, mungkin sekali, mungkin 2 kali, kan?
Tu. Kadang-kadang betul dia ni. Kadang-kadang tak betul aku tengok dia ni. Macam tu lah. Ini benda yang wajib. Wajib kita i'tikad. Pasal tu lah tuan-tuan. Bila kata benar ni pada 3 perkara ni. Kan? Kita nak kena tahu puak-puak kafir ni. Dia benarkan Nabi ni daripada kecil lagi. Habis tu kenapa? Daripada segi perbuatan dan mulut dia, dia tak membenarkan Nabi. Tapi hati orang kafir ni dulu lagi dah percaya dah dengan Nabi. Sampai kalau nak sebut ke depan ni nanti kita sebut. Sampai kalau ada lah zaman dulu, zaman-zaman sahabat ni, zaman-zaman Nabi ni, kalau orang-orang kafir ni dia nak pergi jauh, dia nak simpan barang, harta dia tu, nak pergi lama kan, dia akan tinggalkan dekat Nabi. Sampai macam tu sekali dia yakinnya dengan Rasulullah. Tapi tak beriman sebab buku hidayat ni buku Allah Ta'ala. Nabi sendiri pun tak boleh bagi hidayat macam mana kita dah baca dulu kan. Macam mana pak saudara dia sendiri pun dia tak boleh nak bagi iman. Buku hidayat ni buku Allah Ta'ala. Satu tuan-tuan, kita tak boleh nak sombong kan. Sebab apa? Takut tergelincir iman. Waliyazubillah tu kita tak nak. Sentiasa kita jaga iman kita. Jadi benar. Siddiq. Arti siddiq sengoti apa-apa jua perkara yang keluar dari Rasul itu. Tu dia maksud yang dikehendaki dengan benar tu. Maksudnya apa? Setiap perkataan bagi pada 3 tadilah yang saya kata tu. Maknanya bila dia dakwa kata dia jadi Rasul, benar bagi dia. Benar. Itu yang kita kena i'tikad. Bila dia kata dia sampaikan hukum Allah macam ni, kan? Mesti ada syarat, mesti ada sebab, mesti ada manik. Kita dah belajar. Kalau fiqah kita dah belajar hukum-hukum tu ada bagi 5. 5 bahagi 5 jadi 25. Hukum taklifi. Dengan hukum wada'i. Jadi setiap daripada hukum yang 5 tu dibahagi pada 5. 5 hukum, kan? Wajib, haram, wajib, sunat, haram, makruh. Dengan lagi satu harus. 5. Setiap 5 ni bahagi 5. Maksud 5 pecah pada 5 ni baru cukup hukum pertama wajib. Kalau nak bagi kata wajib, mesti ada 5 perkara. Yang 5 ni disebut dengan hukum wada'i. Jadi hukum-hukum ni pun datang daripada Nabi. Yang mana Nabi ambil daripada Quran. Ulama keluarkan daripada Quran, gali daripada Quran sampai kepada kita. Benar tuan-tuan. Kemudian perkataan Nabi pun, walaupun Nabi berseluruh, sama juga. Nabi berseluruh macam kita dah sebut sebelum ni, satu makcik tu datang kan. Dia kata, boleh tak aku masuk syurga? Nabi kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Berubah muka makcik tu kan. Orang kata koyak terus. Lepas kena macam tu, koyak terus. Nak balik. Nabi kata, kan, memang orang tua tak boleh masuk syurga. Orang yang nak masuk syurga ni tak ada orang tua, semua muda. Umur Nabi Isa. Walaupun berseluruh, itu tetap benar. Ini bukan rekaan ya tuan-tuan. Benar dengan maksud benar sungguh. Dan amanah. Yang keduanya amanah. Arti amanah. Nanti jap. Saya sebenarnya nak bagi tahu ni. Kita dah sebut dah. Baik. Dan amanah. Arti amanah, kepercayaan dan betul hati. Jadi orang-orang para nabi ni, para rasul ni, amanah, yakni kepercayaan dan betul hati. Betul hati tu orang harapan Allah Ta'ala. Macam tu lah. Pasal tu bila kita i'tikad, kita mesti pegang kata amanah, kan? Nabi ni amanah. Bila amanah, siapa yang memberi amanah? Dia bawa sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak pegang betul-betul, menyebabkan apa? Jatuh kufur tu sebab apa? Sebab kita ibaratnya mengatakan Allah lah yang tak amanah. Nampak tak? Dia akan datang sampai macam tu tuan-tuan. Macam baru ni lah. Baru ni ada satu kawan saya, dia post dekat dalam WhatsApp. Adalah satu ustaz ni. Dia pertikai kan. Dia kata, ahli sunnah ni
tak menerima kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan zalim. Sebab apa? Sebab kalau kata Allah tak bersifat dengan zalim, mana mungkin Allah bersifat dengan adil? Dia pakai ilmu mantik. Itu nama dia ilmu mantik. Kan? Lazim melazimi ni ilmu mantik. Jadi kalau kata Allah tak bersifat dengan zalim, mestilah dia tak bersifat dengan adil. Boleh tuan-tuan. Yang main-main, dalam tu, kan? Jadi macam mana? Nak faham. Pasal tu ulama' kita ajar pegang pada takrif. Takrif zalim ni apa? Meletakkan satu perkara bukan pada tempat dia tu zalim. Okey, kita ambil zalim tu letak pada Allah Ta'ala. Apa dia tuan-tuan? Lemah tak Allah? Nampak tak? Senang ni. Pasal tu pegang pada takrif. Tiba-tiba kawan ni dia nak jadi hero, dia buat soalan, dia jawab sendiri, dia buat khulasah sendiri. Nampak? Jadi kalau zalim letak ke Allah Ta'ala tu apa? Sebab dia kata kan, Allah Ta'ala dia pertikai. Boleh tak satu perkara yang kita memiliki semua, kita boleh buat semua perkara? Dia buat soalan macam tu. Sajalah saya nak bangkitkan ni supaya kita buka minda kita sikit. Macam ni tuan-tuan. Ini saya punya botol air. Saya nak minum ke saya tak nak minum, saya ni suka ke tak? Nampak tak? Dia pertikai. Boleh tak satu benda yang milik kita sepenuhnya, kan? Kita boleh buat suka-suka hati. Mestilah boleh. Dah memang milik kita. Tuan-tuan ada handphone. Tuan-tuan rasa hari ni nak embas handphone kat dinding bagi pecah 8. Tuan-tuan punya sukalah tuan-tuan punya handphone. Yang tak boleh handphone saya. Tuan-tuan baling kat situ memang retak kepala kan. Macam itulah cerita dia. Nak faham senang je. Tapi dia buat soalan tu dekat dalam media sosial. Tujuannya apa? Nak mengelirukan masyarakat. Senang je. Benda senang je padahal. Lepas tu masyarakat awam, kebanyakan yang tak mengaji, dia tak pegang pada takrif. Bila sebut zalim, dia hanya pada zalim. Bila Allah tak bersifat dengan zalim, mesti dia tak bersifat dengan adil. Sebab nak kenal adil, mesti ada zalim. Betul tak? Jenuh juga nak fikir. Padahal takrif zalim tu tak boleh letak pada Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah Ta'ala berkehendak, satu hamba dia yang beramal setiap hari, semayang setiap hari, doa setiap hari, semayang tahajud tak pernah tinggal, boleh tak Allah Ta'ala nak masukkan di dalam neraka? Boleh, tanpa sebab tuan-tuan. Harus pada akal. Habis tu, kenapa Allah Ta'ala buat ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka? Suka hati Allah lah dia nak buat macam mana. Sebab dia memiliki makhluk. Kan? Okey, satu lagi. Apa dia? Bila kata Allah Ta'ala jadikan perkara ni, apa dia? Jadikan perkara baik, jadikan perkara jahat. Ini tekad kita tuan-tuan. Kena ingat apa? Pasti ada hikmah. Itu je, habis, full stop. Dia bukan nak pergi zalim tak zalim. Ilmu mantik tinggi sangat diorang ni. Ilmu mantik tinggi sangat. Tu kalau Tok Guru saya kata, kejap lagi kalau aku bahas pasal mantik, takut tertongging. Nak mantik sangat. Dia mantik semua perkara, dia mantik. Bawa masuk dalam media sosial. Habis, keliru orang. Pening kepala. Kacau tu. Tu kata amanah. Dan amanah artinya kepercayaan orang harapan, orang kuat. Orang kuat Allah Ta'ala. Jadi kalau kata dia tu orang kuat, mestilah dia yang paling dipercayai. Betul tak? Sekarang Nabi Adam, kan? Daripada syurga, Nabi Adam turun ke muka bumi. Apa dia? Atas larangan Allah Ta'ala nak bagi kita faham betul-betul. Hazihi syajarah, kan? Wala taqraba hazihi syajarah. Fatakuna minaz zalimin. Kan? Allah Ta'ala kata pada Nabi Adam, jangan kau hampir dengan pokok tu. Kan? Nescaya engkau fatakuna minaz zalimin. Termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Okey? Itu dalam Quran. Takkan kita tak nak beriman. Jadi, tiba-tiba kita faham Nabi Adam, dia pergi juga rapat dengan pokok tu. Dan dia makan, kan? Dia makan buah tu menyebabkan Nabi Adam turun ke bumi. Macam mana? Sebab dia melibatkan akidah. Pasal tu kata orang percaya, orang dipercayai, orang kepercayaan. Allah Ta'ala kalau ikutkan, boleh tak Allah Ta'ala tak payah sebut? Boleh je Allah kata tak payah sebut lah. Biarlah dia. Sebab apa? Orang dipercayai. Tapi kenapa Allah sebut? Ni berhajat kepada ulama'. Dia ada ayat lain. Tengok ayat dia. Kan?
Dia ada sambung lagi ayat tu. Fa asa Adamu rabbahu. Kan? Fa asa Adama rabbahu. Maksudnya, maka lepas saja daripada Nabi Adam tu makan, kan? Fa asa. Asa ni asi, dosa. Tapi kita nak kata berdosa ke Nabi? Nabi berdosa. Nabi maksum. Dua lah. Macam ni tuan-tuan. Jadi fa'asa. Tapi ni tulis dalam Quran. Fa'asa Adama rabbahu. Maka derhakalah. Senang kita ambil terjemah tu dulu. Bagi faham. Maka derhakalah. Derhakalah apa? Fa'asa Adama. Nabi Adam. Rabbahu pada Tuhannya. Dalam Quran. Takkan tuan-tuan tak beriman? Ni berhajat kepada ulama. Ulama dah keluar dah ayat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Betul tak? Itu ayat Quran juga. Apa? Allah Ta'ala sebut pada malaikat. Sesungguhnya aku nak ciptakan makhluk seorang khalifah. Takkan Allah tak tahu? Nampak tak? Apa kaitannya ayat tu dengan khalifah? Jadi sebenarnya Allah Ta'ala tahu dah lah. Kalau kita baca lagi tu kata berhajat pada kitab tinggi. Kalau berdalam kitab tinggi lagi masa Nabi Adam turun tu. Masa Nabi Adam. Masa Nabi Muhammad ni Isra' Mi'raj. Masa dia Mi'raj ke langit. Kan? Masa nak ambil syariat solat. Betul tak? Dia turun kan? Dia turun kemudian Nabi Musa. Nabi Musa kan Nabi Isa suruh naik balik. Tak ingat. Nabi Musa suruh naik balik. Nabi Musa. Naik balik kan. Lepas tu sebelum daripada dia naik ke langit, dia naik satu tangga, jumpa setiap dengan Nabi. Kan? Macam-macam. Nabi Ibrahim suruh sampaikan salam. Masa tu kita baca dalam tahiyat. Ni saya baca lebih kurang lah. Ada tulis dalam Tanwirul Qulub. Tuan-tuan kalau baca Tanwirul Qulub, tak habislah cerita dia bahasa Arab. Jadi, dia jumpa dengan Nabi Ibrahim suruh sampaikan salam ke umat. Jumpa dengan Nabi Adam, antara dia Nabi Adam bisik. Bisik apa tak tahu. Benda tu tak sampai. Tapi nak bagi tahu ulama sebut, Nabi Adam terangkan kenapa Nabi Adam turun ke bumi. Jadi apa? Senang. Etikad kita, setiap Nabi itu amanah. Jadi kenapa jadi macam tu? Salah pada ijtihad. Ijtihad salah ni, dia tak menjatuhkan martabat satu-satu Nabi. Dia panggil kaedah ulama, apa dia? Mimba bil hasanatil abrar. Wasayyiatil muqarrabin. Mimba bil hasanatil abrar wasayyiatil muqarrabin. Apa dia tuan-tuan? Nisbah kepada orang yang besar buat satu perkara tu, dia akan nampak salah. Kalau nisbah kepada orang yang kecil, dia takkan nampak salah. Macam mana Tok Guru sebut? Kita ni pergi menghadap raja. Kita ni, yang kita dah umur, orang kata dah berapa hari ni kan, pergi menghadap dengan raja. Raja pun turun daripada dia punya tempat. Apa dia panggil? Istana lah tempat dia tu kan. Dia turun ke bawah. Nak jumpa kita lah ni. Nak bagi buku. Apa buku lah. Saya pun tak kerti lah. Tuan-tuan biasa pergi istana. Tuan-tuan tahulah. Nak bagi amanah lah. Dia nak bagi kita. Dia turun tu. Tiba-tiba kita tersadung. Tersepak kapet tebal. Tersepak kapet. Kapet elok punya pergi siku kepala raja. Agak-agak tuan-tuan apa cerita? Nampak macam mana? Salah. Nampak? Tapi kalau kita bagi pada satu budak kecil, buat benda yang sama, kan? Dia tersadung tu, bukan kata dia terus baring atas Sultan. Contoh kan? Apa kita akan cakap? Sultan akan cakap apa? Tak apa, budak kecil. Macam itulah nisbah Allah Ta'ala dengan para Nabi. Ada dosa tak? Tak nampak lagi ni. Nampak tu kan? Maksud tak ada. Sebab nisbah dia tu seperti dengan satu orang hamba yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Satu budak kecil. Macam itulah ibarat tu guru bawa senang nak bagi faham.
Satu hamba yang Allah Ta'ala manjakan sangat-sangat. Jadi tak ada satu perkara pun yang menyalahi. Kena faham kat situ lah. Pakat-pakat tengok sendiri kena lah tuan-tuan kan. Jadi jangan tuan-tuan kata Nabi Adam berdosa. Sebab berdosa tak boleh. Tentang Nabi. Nabi tu maksum. Tu kepercayaan. Habis satu. Dan fatonah. Arti fatonah cerdik. Jadi Nabi ni, tiap-tiap Nabi ni kan, wajib atas Nabi tu cerdik. Kalau bodoh-bodoh tak boleh. Cerdik lawan bagi bodoh. Kalau kata bodoh ni tak boleh jadi Nabi. Sebab satu perkara yang Allah Ta'ala amanahkan tu berat atas Nabi ni. Berat dia nak menjawab dengan tiap-tiap orang. Dia nak menjawab dengan orang-orang kafir. Bukan calon-calon orang punya soalan. Kita tak payah ambil Nabi punya soalan lah. Soalan orang kafir kepada Imam Abu Hanifah ada tulis dalam kitab Aqidatul Najim. Kan? Satu kampung ni, ada satu ulama Mu'tazilah ni. Satu kampung dia jatuhkan dah. Bawa lah mana-mana ulama yang tera-tera. Dia memang cabar. Aku cabar siapa yang kata dia ni ahli sunnah. Datang. Kita berhujah. Tertongging tuan-tuan. Sampai kepada Imam Abu Hanifah, masa tu dia muda lagi. Kan? Tok guru dia sebenarnya. Kan? Ulama Mu'tazilah ni sebenarnya panggil tok guru dia. Tok guru dia macam cerita Piramli tu lah. Belalang. Saya rasa elok ayah pergi lawan dengan Sultan. Dia kata kan. Sebab apa? Nak bagi tahu masa tu kejadian yang sama juga. Imam Abu Hanifah ni kecil lagi. Yang nak dilawan ni tok guru dia yang kena pergi. Tok guru dia kata, elok ke tak elok aku pergi ni? Habis dah ni sekampung menonggeng ni. Kan aku pergi menonggeng ni, jahanam ni dia. Rosak habis ahli sunnah ni. Jadi apa Imam Abu Hanifah kata? Tak apa. Malam tadi saya mimpi. Kan? Ada banyak pokok yang kena tebang dalam kampung kita. Tinggal satu je pokok. Kan? Tinggal satu je pokok. Tapi dia tak berani nak datang kat pokok. Lebih kurang saya cerita panjang lah sebenarnya. Lepas tu Tok Guru dia kata kenapa dia takut nak datang kat pokok tu? Sebab belakang pokok tu ada harimau. Jadi dia takbir pada mimpi dia tu. Kan? Minta saya takbirkan pada mimpi tu. Apa dia? Harimau tu ialah saya. Bagi saya pergi jumpa. Imam Abu Hanifah pergi jumpa. Soalan di antara soalan dia apa? Senang dia tanya. Percaya tak pada perkara gaib? Imam Abu Hanifah kata percaya. Kan? Kemudian Imam Abu Hanifah tanya dia balik. Kan? Dia percaya ke tak percaya pada perkara gaib? Dia kata perkara gaib ni macam mana saya tak ingat lebih kurang soalan ni macam tu lah. Nak kena baca balik. Tapi nak bagi tahu apa dia? Jadi Imam Abu Hanifah kata kalau kata tak percaya, kan? Engkau hidup ni sebab ada apa? Ada roh dia kata. Tolong tunjukkan mana roh. Allah bertempat dengan tak bertempat. Dia tanya pada Allah tu bertempat ke tak bertempat. Kan? Jadi dia pegang Allah tu bertempat. Adapun ahli sunnah pegang tak bertempat. Jadi dia kata kalau nak tahu bertempat tak bertempat, tunjuk pada roh kita. Roh ada tak? Dia yakin roh ada. Cuba tunjuk mana tempat roh. Kat kepala kah? Atau di kaki kah? Macam tu. Sebiji tuan-tuan. Tu Piramli tu orang panggil ulama filem lah. Dia buat cerita tu ada makna dia. Tak boleh nak jawab. Habis kat situ. Tu tanda kata ada perkara yang gaib, kan? Perkara gaib tu memang kita wajib imani. Tapi tempat tu nanti dulu. Sebab setiap yang bertempat tu makhluk. Adapun Allah Ta'ala tak bertempat. Tak bertempat lah. Tak payah buat pening kepala. Mana tu tadi? Tu cerdik. Tu kata pada cerdiknya bijaksana. Itu ulama. Nabi lebih-lebih lagi cerdik. Lebih-lebih lagi. Apa dia berkaitan dengan soalan tu? Raja Namrud tanya, cuba kau cerita sikit pasal Tuhan kau. Lepas tu dia cakap, Tuhan aku ni menghidupkan dan mematikan. Alah, Tuhan kau macam tu je. Dia kata. Kalau macam tu aku pun boleh. Namrud pun buat. Dia bunuh satu, dia biar satu. Tu aku hidupkan. Yang ni aku biar hidup, yang ni aku biar mati. Lepas tu bijaksananya Nabi dia cakap apa? Tuhan aku dia memperjalankan matahari. Dia boleh bawa turun matahari, bagi tak ada, lepas tu dia boleh bawa naik. Kau boleh buat. Kau kata kau Tuhan, buatlah.
Habis dengan menteri-menteri semua tak boleh jawab. Pada kita benda tu senang lah tuan-tuan. Tapi sebenarnya pada zaman Nabi Ibrahim tu, dia bukan benda yang senang. Satu orang yang boleh keluar dengan hujah macam tu, cerdik. Cerdik. Cukup-cukup cerdik. Dan tabligh, erti tabligh menyampaikan. Ini perkara yang wajib menyampaikan apa-apa perkara yang Tuhan suruh mereka itu Nabi dan Rasul menyampaikan kepada umat-umat. Jadi menyampai ni tiga bahagi. Wajib menyampaikan, mustahil menyampaikan, harus menyampaikan. Tiga. Satu, wajib pada Nabi ni ada perkara yang wajib atas Nabi untuk dia sampaikan. Yang mana Allah Ta'ala perintah suruh dia sampaikan, wajib bagi dia sampaikan. Kemudian kedua, perkara yang mustahil. Mustahil ni yakni mana? Mustahil dia jadi macam mana? Dia jadi haram pada syarak, mustahil pada akal. Haram ni dengan maksud apa? Allah Ta'ala tegah atas Nabi ni untuk menyampaikan perkara yang tak perlu dia sampaikan. Jadi bila kata Allah Ta'ala tegah, kan? Itu dia masuk dalam perkara yang mustahil. Sebab apa? Allah Ta'ala tegah untuk sampaikan. Jadi mustahil kalau Nabi sampaikan. Tentu tidaklah Nabi sampaikan perkara tu. Jadi apa perkara tu, tuan-tuan jangan tanya saya. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak pernah sebut. Tapi nak bagi tahu ada wahyu yang Allah Ta'ala wajibkan atas para Nabi sampaikan kepada seluruh umat. Ada wahyu yang Allah Ta'ala tegah. Tapi Allah Ta'ala sampaikan tu pada siapa? Pada Nabi sahaja. Semata-mata pada Nabi sahaja. Kita nak faham mustahil. Mustahil pada menyampaikan tu. Perkara yang tabligh. Dan ada perkara yang harus bagi Nabi sampaikan kepada mana-mana sahabat yang dia pilih. Yang ni Allah Ta'ala bagi wahyu pada Nabi. Tapi Allah Ta'ala izin atas Nabi untuk pilih. Nak bagi siapa? Nampak kawan ni macam mulut celupa benar ni. Ni kalau aku cerita habis kampung. Nampak? Jadi ulama terjemah dekat sini dengan maksud bila kata harus tu, dekat sini kita kenal apa dia? Ada sahabat yang makam dia lebih daripada sahabat lain. Sama lah juga ada tok-tok guru yang makam dia lebih daripada tok-tok guru lain. Ada yang sampai kepada peringkat wali Allah. Kita sebenarnya kita ngaji tauhid ni tuan-tuan. Ada perkara yang kita nampak tu sebenarnya kita faham. Kita boleh faham. Sebab apa? Sebab daripada situ dah diajar dengan kita. Dah dididik kita bawa kepada sampai kepada tok-tok guru kita. Kita tengok perangai-perangai tok-tok guru kita boleh faham. Ada perkara yang lebih pada satu tok guru yang tak ada pada tok guru lain. Ini dia panggil maqam. Masa tu kita ada tasawuf yang hari ni dah habis dah. Pening kepala habis kalau tengok social media. Saya tak larat tengok Facebook. Pening kepala. Datang yang puak ni kata tasawuf tak boleh. Kita faham, lagi mendidih. Kan? Kalau orang tak faham lagi. Tak tahulah tuan-tuan. Kelaut tu. Dia kata ni tarikat Naqsyabandi sesat. Tarikat Satariah. Kalau tarikat sesat tuan-tuan, habis tu tok guru kita ni beramal dengan apa dulu ni? Sesat habis tok guru kita, jangan main-main kita duk menyesatkan orang ni. Pasal apa kita sebut tuan-tuan? Pasal dia mempermudahkan cara. Orang suruh mengaji, dia suruh pegang Al-Quran dan Sunnah. Siapa lebih ekstrim? Sebab dia ekstrim dalam lembut. Senang lah dia kata, pegang Quran dan pegang Sunnah. Tok guru ni nanti dulu. Habis semua orang pegang Quran dan Sunnah. Betul tak? Salah ke pegang Quran dan Sunnah? Tak salah tuan-tuan. Yang salah pegang Quran dan Sunnah dalam keadaan tak berguru. Tu salah. Macam mana kita nak explain dengan orang? Memang tak boleh explain cerita dia. Pasal tu nampak kita, dia terbalikkan pula ayat dia kata kita pula ekstrim. Saya duduk sini, saya fikir tanggungjawab kita nak sama-sama. Mana yang kita faham, kita share je. Jadi kita kena, tak boleh mudah-mudah ambil. Tak boleh mudah-mudah ambil. Tuan-tuan ni saya bagi tahu sebab kita ni duduk dalam pengajian. Orang lain saya tak pernah bagi tahu pun. Saya tak nak ambil tahu pun sebab dia tak duduk mengaji. Dan saya pun tak layak nak bagi tahu sebab kat luar. Jadi saya kat luar sendiri pun orang kata budak out. Peduli apa? Kan? Jangan kita guna kita punya kedudukan untuk kita nak dapat dunia. Apa? Pakai lebay, pakai jubah,
Pakai cukup bersih, duduk dalam TV, cerita pasal agama, ngaji tak pernah. Hari ni berapa ramai orang salah faham benda-benda ni. Tapi bila dia tengok satu ustaz yang duk mengaji kitab, duk mengajar kitab, duk tengok dulu, ustaz ni kat situ dia faham apa? Nampak? Sebenarnya otak kita yang dah tak betul. Hari ni otak kita yang dah tak betul. Apa dia? Duduk mesti tengok orang alim mesti pakai jubah, mesti pakai serban. Mesti pakai satu rida. Cakap pun tawaduk. Mesti ke tuan-tuan? Mesti ke tak mesti tuan-tuan? Nanti dulu. Mesti tu datang daripada mana? Tu panggil ilmu. Kita mestikan orang ni, persepsi ataupun kita mesti sungguh-sungguh mesti dengan ilmu belajar fiqah. Kita mestikan persepsi. Tengok ustaz tu sokok. Tengok ustaz tu. Pakai topi sudu lain cerita tuan-tuan. Benda yang memang tak boleh elak. Apa dia? Pakai topi sudu. Tiba-tiba dalam video ustaz ni ada piano. Tak ada khilaf benda ni. Haram. Pegang gitar, main gitar. Tak ada khilaf. Benda tu haram. Tapi yang mana khilaf? Jemput atau tak jemput? Suruh atau tak suruh? Berkehendak sendiri ke orang suruh? Lain. Hukum lain. Semua lain. Fiqah ni luas. Tapi yang jadi jangan jadi keliru dan jadi nak kena betulkan sekeru kita kat mana? Tengok orang alim mesti daripada pakaian. Pasal tu ulama haramkan orang yang dia tak ada ilmu, dalam keadaan tak ada ilmu, pakai kopiah, pakai serban, jalan merata. Orang tanya soalan, jawab semua selagi boleh. Habis tuan-tuan. Habis. Hari ni tuan-tuan boleh nampak banyak. Saya baru ni pergi camping saja. Ni saya bukan nak buang masa. Saya nak bagi tahu. Cuma kita bila mengaji, makin kita mengaji, makin kita takut. Makin kita mengaji, makin kenal jiran kita. Makin kita mengaji, makin kenal saudara mara kita. Pasal tu bila kita mula kenal, tuan-tuan jangan marah. Bila kita mula kenal, jangan datangkan dengan hati mendidih. Apa dia? Datangkan dengan kesian sepenuhnya. Kesian. Lepas tu apa? Syukur. Syukur sebab apa? Syukur sebab Allah Ta'ala buka jalan. Saya pun Allah Ta'ala buka jalan lambat. Bukan tuan-tuan. Saya pun sama tuan-tuan. Percayalah. Saya pergi pondok tahu umur saya 13 tahun. Tapi nak bagi tahu Allah Ta'ala buka ilmu dekat saya, umur saya dah nak masuk 40 tahun. Macam mana? Sama juga. 35, 36 baru bertemu dengan. Bertemu tu macam mana? Baru betul-betul rasa, faham. Dulu mengaji ni kurang lah. Ikut suka lah. Jadi kita boleh satu perkara tu sebenarnya dengan izin Allah Ta'ala. Pasal tu bila kita faham, kita kena niat dalam hati, aku nak faham ilmu kau ya Allah. Ni je bukan aku nak bawa balik. Bukan benda lain. Bukan sebab kita ada ilmu nak belagak dengan orang, ada ilmu nak bergaduh dengan orang. Bukan. Tapi kalau benda tu batil depan kita, duduk dalam saudara mara, benda batil. Kan? Kalau rasa ada kuasa, anak saudara contoh, kena tegur lah. Tapi kalau tak ada kuasa, tak payah tegur lah. Cukup dengan hati kita benci. Kita duk mengaji selama ni, tasawuf, mengaji. Selemah-lemah iman apa? Tak reda dengan hati. Macam mana tak reda dengan hati tuan-tuan? Dalam keadaan kita pun tak tahu selok-belok fiqah. Macam mana nak tak reda? Aku tak reda. Aku tak reda. Apa dia? Mak mentua buka tudung. Mak mentua tak pakai baju contoh. Senang lah tuan-tuan. Mak mentua tak pakai baju. Coli pun semua tak ada. Minta maaf cakap. Ni nak bagi betul-betul besar punya contoh. Duduk dalam rumah dengan kita. Kita anak menantu. Aku tak reda. Fiqah pun tak ngaji. Apa hukum aurat mak mentua dengan kita? Ustaz dah lutut. Nampak tak? Nak bagi tahu bukan nak cerita pasal tu. Nak bagi tahu. Punyalah banyak benda kita tak tahu. Menyebabkan kadang-kadang ada perkara yang kita tak reda tu tak kena tempat. Saja je. Konon-konon nak jadi warak. Warak tak kena tempat. Habis tuan-tuan. Warak biar bertempat. Warak tak kena tempat. Duk pegang tasbih. Tok Guru nak tiru cara Tok Guru ni tuan-tuan. Ada benda yang kita boleh sampai, martabat kita boleh kita ikut semua perkara yang ada pada Tok Guru. Ada pun orang yang mengaji macam kita ni nak boleh sampai pada Tok Guru, tak sampai tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia bawa tasbih, dia pegang, dia pakai jubah, dia hulu kihilir, pakai serban tak tinggal tu. Kita nak sampai martabat dia tak boleh tuan-tuan. Ada Tok Guru yang tak pakai pun benda-benda tu sebab dia kata apa? Tak layak lagi aku pakai. Pun ada juga. Banyaklah kalau nak ikut. Kalau macam tu jenuh kita.
Satu, kita cukup sekadar ilmu kita, cukup dengan kita beramal. Ulama' sebut apa? Sekurang-kurang beramal ialah apa, tuan-tuan? Kita tak meninggalkan solat dalam keadaan kita tahu syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah bagi solat, apa syarat-syarat sah bagi wudu. Itu sekurang-kurang beramal dengan ilmu. Tak kena mengajar. Tak kena mengajar. Tapi kalau mengajar tu bonus lah. Banyak tuan-tuan kan. Saja nak bagi. Tu nak pesan untuk saya sendiri. Saya pun lemah. Tapi mudah-mudahan apa tuan-tuan punya berkat ni saya dapat kekuatan. Kalau saya tak datang sini tuan-tuan, saya pun dah lama dah hanyut ke laut. Betul saya kata kan? Tak boleh, sebab kita memang manusia biasa. Jadi kita tak boleh lari daripada perkara-perkara ni. Jadi kita kena ikat satu diri kita dekat mana. Kalau tuan-tuan rasa mengaji, tuan-tuan ikat terus kat mengaji. Jangan tinggal. InsyaAllah dia akan tarik kita. Cukup lah untuk bekalan kita. Allahu Akbar. Dan tabligh arti tabligh menyampaikan. Menyampaikan apa? Apa-apa perkara yang Tuhan suruh mereka itu Nabi menyampaikan kepada umat-umat dan kepada umat-umat. Habis dah tu. Boleh faham kot 3 bahagi untuk menyampaikan tu. Apa dia? Wajib, mustahil dan harus. Dan 4 pula perkara-perkara yang mesti tidak. Yang mesti tidak ni apa? Perkara yang tentu tidak. Tu mesti tidak tu. Bila kata perkara yang tentu tidak, maksud dia apa? Sebelah akal kita tak terima perkara tu, sungguh-sungguh tak terima. Inilah yang kata dia. Tak terima sengoti, yakni tak terima sungguh sekali-kali pada mereka itu para nabi, iaitu apa dia perkara yang akal kita tak terima tu? Bohong, yakni dusta. Dusta lawan bagi siddiq. Dusta lawan bagi siddiq. Dan kacau. Kacau lawan bagi amanah. Atau kaharu. Bukan gaharu, silap. Kaharu. Kat kitab ada tulis. Kaharu ni bahasa Fatani. Bahasa kita dia bukan gaharu tuan-tuan. Karut. Dia sebut karu. Kaharu tu karut. Karut. Atau kaharu. Kacau atau kaharu ni samalah lawan bagi amanah. Khianat. Dan khianat tu samalah lawan bagi amanah. Dan bodoh. Buddha ni bodoh Dan bodoh. Ini lawan bagi apa ni, fatonah, cerdik. Benda ni semua tak masuk dalam akal kita. Dan menyusup ni menyipir. Nusuk. Sorok. Lawan bagi tabligh. Ni lawan dia. Dan 4 perkara pula lawan bagi dia tu, apa dia? Tentu tidak tu yang kita i'tiqad. Bukan perkara mustahil tu ada pada Nabi, tapi tentu tidak tu yang ada pada kita. Boleh faham tuan-tuan? Bukan kata perkara yang sebaliknya ni, apa dia? Kacau, khianat, bohong, dusta ni. Tak cerdik. Lepas tu menyusup, simpan wahyu. Ini perkara yang tentu tidak pada Nabi. Tentu tidak tu yang kita nak kena i'tiqad. Bukannya sifat tu. Dan dalil kata sengoti, yakni dalil kata sungguh tidak bohong itu, mana kata akal kita fikir kata, mana kata yang Nabi ni tak bohong? Kan? Tadi saya bawakan tadi kalam-kalam yang ada dalam Quran, betul? Macam mana kita faham kan? Macam mana kita nak matchmaking kan? Kisah Nabi Adam turun ke bumi tu. Kan? Dengan adanya ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita sendiri tak mampu nak gali. Apa dia? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala kata aku nak cipta seorang khalifah. Dia kata dengan siapa? Dia kata dengan malaikat. Itu satu ayat. Kemudian ada satu ayat pula, Allah Ta'ala melarang Nabi Adam daripada hampir dengan pokok. Betul? Sedangkan ayat ni Allah Ta'ala dah bagi tahu dengan malaikat dia nak cipta makhluk. Betul? Ketika Allah Ta'ala bagi tahu dengan malaikat, adakah Allah Ta'ala tak tahu yang akan ada ni khalifah di muka bumi? Tentulah tahu. Nampak tak? Tu dia nak matchmaking. Tapi sebenarnya ni bukan kerja kita, ni kerja ulama'. Cuma nak bagi tahu, jangan melatah. Pegang pada akidah aja dulu. Kalau jumpa ayat-ayat yang boleh
memesongkan kita punya kefahaman, pegang pada apa yang kita dah belajar. Jangan lari tempat lain. Itu je maksud dia. Panjang-panjang lebarnya, itu je nak bagi tahu. Habis. Mana? Dan dalil kata sungguh, dalil kata sungoti, yakni tidak bohong itu, ialah kita fikir kalau mereka itu Nabi bohong. Kalaulah Nabi ni bohong, maka pasal apalah Tuhan membenarkan mereka itu dengan memberi mukjizat kepada mereka itu. Jadi nak bagi faham apa tuan-tuan, mudah ni, tak nak panjang-panjang. Mukjizat ni di antara perkara yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi sebagai petanda besar. Mana? Allah Ta'ala sign kata Nabi ni ialah orang kuat aku. Itu mukjizat. Sebab tu mukjizat tu, apa dia? Setiap kali mukjizat tu ulama ajar kita seolah-olah terjadinya bila faham sahabat dengan kita. Nak bagi tahu macam mana fahamnya sahabat pada Nabi ni. Ketika mana keluarnya mukjizat tu daripada Nabi, contoh kata macam Nabi lepas daripada perang kan. Nabi tanya dengan sahabat, ada air tak? Ada siapa-siapa yang ada botol air? Bawa datang. Air tak ada lepas daripada perang. Sahabat pun bawa datang, adalah air sikit. Tapi tak cukup untuk minum. Untuk kegunaan ambil wuduk boleh. Kan? Apa Nabi buat? Nabi hulur tangan dia, keluar air daripada jari dia. Keluar air tu sampailah orang kata terlebih-lebih sahabat minum. Okey, ibaratnya ketika keluarnya mukjizat tu, itu adalah petunjuk. Itu sebenarnya dalil besar Allah Ta'ala nak bagi tahu ini orang kepercayaan aku. Dia panggil sadaqah abdi. Kan? Sadaqah abdi, benar hamba-ku ini. Kan? Ada dalam ayat Quran, fi kulli ma yuballighu anni. Pada tiap-tiap kan barang yang menyampai dia daripadaku. Ada dalam ayat Quran. Satu ulama cari ayat ni kena kat mana? Sebab ulama gali kan. Dia ambil ayat ni, dia gali tak jumpa. Gali. Rupanya ayat ni kena dekat mana? Kena dekat mukjizat yang ada pada Nabi tu. Kan? Menunjukkan kena pada ayat yang Allah Ta'ala perintah. Benar tu benar mana? Kau tengok tu. Nabi. Orang kafir minta apa? Engkau kalau betul lah kan, kau ni Rasul, kau buat turun bulan 15 hari bulan. Cantik bulan tengah bulat kat atas langit tu. Kalau mancing memang ikan naik banyak kan? Masa tengah terang tu Nabi bawa turun. Kalau Nabi bawa turun masa tu langit tak gelap tu lain cerita. Nabi bawa turun, Nabi doa dengan Allah Ta'ala izin turun masuk dalam baju Nabi ni, keluar ke hujung tangan ni bulan. Tak beriman juga. Nak beritahu orang kafir ni memang hawa dulu. Tak beriman juga. Habis turunnya bulan tu gelap langit. Kalau turun dia kata apa? Bila keluar daripada tangan, sihir dah Muhammad ni. Ni sihir semua. Dia kata sihir. Dia kata apa? Seolah-olah waktu terjadinya mukjizat tu, apa dia? Kan? Waktu terjadinya mukjizat tu, nak fahamkan ayat Allah Ta'ala. Tu tadi. Sadaqah abdi, benar hamba aku ni. Kan? Pada tiap-tiap apa yang dia sampaikan daripada aku. Mana? Termasuklah dengan perbuatan sekali. Apa beza karomah dengan mukjizat? Ulama kita dia ada karomah. Betul? Tuan-tuan biasa dengar karomah. Ada ma'unah. Betul tak? Karomah lain, ma'unah lain. Mukjizat lain. Mukjizat ni satu perkara yang berkali-kali boleh buat. Tu hanya pada Nabi dan Rasul. Adapun karomah, kan? Karomah ni ada pada kita. Setiap seorang ada satu karomah. Tapi kita tak tahu. Tiba-tiba rasa, lah betul lah. Kan? Lah betul tu karomah diri kita lah. Bukan. Orang lain. Setiap orang ada satu. Orang Islam. Ma'unah lain. Ma'unah bukan boleh jadi tiap-tiap kali dia buat. Jadi kan? Jalan atas air. Ulama' jalan atas air. Kan? Tu ma'unah. Karomah apa? Karomah ni ada lah. Kereta datang nampak kita. Kereta takut. Bukan kita takut. Aku tiap kali. Lain macam tu dah macam Superman. Bukan nak bagi tahu tu. Nak bagi tahu karomah ni setiap orang ada. Lain. Mukjizat lain. Mukjizat ni Allah Ta'ala bagi dan Nabi boleh buat berkali-kali. Habis.
Maka pasal inilah, pasal mana? Pasal kata Nabi itu tak bohong, kan? Bila kita fikir, apa dia? Kalaulah Nabi bohong, pasal apalah Tuhan benarkan Nabi ni dengan mukjizat-mukjizat? Tu dia ayat ni. Kalau begitu, kalau begitu, kalau tuan-tuan dah faham, kita pun dah faham, kan? Kalau begitu, Tuhan pun bohong katik. Sebab apa? Kalau kata Nabi tu Tuhan benarkan. Kalau kata Nabi tipu, Tuhan pun tipu. Tu dia membawa kepada kufur. Kerana ilah pada kata macam tu, kerana membenarkan orang yang bohong itu bohong juga. Bohong katik. Maksud kata kalau kata kita benarkan Nabi tu, kita kata benar Nabi tu mukjizat dia, kan? Benar Nabi tu Rasul, kita dakwa, kan? Benar apa yang Nabi sampaikan tu. Kalau kata semua tu tak benar, akal kita kata tak benar, maksudnya Allah Ta'ala pun tak benar lah. Jadi kita membenarkan orang yang bohong tu, kan? Kita pun termasuk orang yang bohong juga. Jadi kita benarkan tu, maksudnya Allah Ta'ala pun bohong juga. Sebab apa? Allah Ta'ala yang membenarkan Nabi macam tu. Dia kata Nabi ni Rasul, kan? Dia turunkan mukjizat pada Nabi. Rupanya bukan mukjizat, sihir. Maksudnya Allah Ta'ala pun tipulah kalau macam tu. Jadi akal kita tak boleh terima. Ni perkara yang mustahil. Dan tentulah tidak. Dan tentu tidak ni mustahil. Apa dia? Tidak terima sekali-kali kata Tuhan itu bohong. Kalau begitu, tentulah sengoti Rasul-Rasul itu tidak bohong. Jadi tentu kalau kita faham kata, apa dia? Maksud kata benar daripada Allah Ta'ala pun benar. Kan? Benar Nabi ni adalah Rasul. Jadi, tentu sungguh, ni perkara yang wajib pada akal. Bila kita dah nampak dengan akal kita, baru kita boleh membenarkan. Itulah dikata dengan i'tiqad. Habis satu saya dah jelaskan tadi, kan? Dan dalil kata kepercayaan, yakni betul hati, ya, ataupun harapan Tuhan sungguh Nabi ni, kan? Dan juga dalil menyampaikan. Betul. Dan dalil kata kepercayaan, betul hati, mereka itu Rasul. Dan juga dalil menyampaikan, petanda, dalil ni petanda, petunjuk. Dan juga dalil bagi tidak kacau, yakni tidak khianat dan tidak menyusut, yakni menyuruhkan wahyu, menyimpan wahyu. Itu ialah mana, kan? Kita fikir, kita tengok dengan akal kita, iaitu Tuhan letakkan mereka itu para Rasul, jadi Rasul ialah supaya umat-umat meniru akan mereka itu pada serba-serbi yang lain daripada hak ketentuan dengan mereka itu. Saya pendekkan. Jadi apa dia? Mana petunjuk pada akal kita yang kata Nabi ni tak bersifat? Tentu tidak Nabi ni bersifat dengan perkara-perkara yang bersalahan. Apa dia? Tak buat kacau, tak khianat, kan? Tak simpan wahyu, mana, kan? Dengan kita fahamkan bahawasanya Allah Ta'ala tu jadikan tiap-tiap Rasul tu, apa dia? Supaya menjadi ikutan bagi kita sebagai umat. Serba-serbi, tuan-tuan. Semua. Apa je yang Nabi, kita nak tengok macam mana perbuatan ahli syurga, kita ikut cara hidup Nabi. Tu lah dia. Tapi jangan tuan-tuan pergi kahwin 9 pula. Mana? Tu kat depan dia tulis. Yang lain. Dengan maksud tak termasuk daripada hak ketentuan dengan mereka itu. Apa dia? Itu perkara-perkara yang khususiah bagi Nabi saja. Adapun yang kita disuruh kita menjadi tiru, disuruh kita tiru cara-cara hidup Nabi ni dari segi apa? Dari segi perlakuan ibadah. Cara hidup, makan, minum Nabi macam mana, cara mandi macam mana, cara tidur macam mana, cara berjalan macam mana. Semua Nabi aja. Potong kuku macam mana, semua Nabi aja.
Kecuali perkara yang khususiah. Tu ada. Yang lain daripada hak ketentuan dengan mereka itu. Yang tu jangan duk buat. Itu kalau buat cari pasal. Sebab apa? Allah Ta'ala firman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kan? Apa dia? Pada laqad kana lakum, pada mereka itu, kan? Mereka itu mana? Rasulullah, pada Rasul-Rasul Allah, pesuruh-pesuruh Allah, uswatun hasanah. Ada perkara-perkara kebaikan. Maka tiru. Nampak? Tu dalil petunjuk. Petunjuk pada akal dan petunjuk pada nakal. Ayat Quran pun ada, pada akal kita pun kita tengok. Nak jadi ahli syurga, itu akhlak Nabi. Kalau begitu, tetaplah tidak sekali Tuhan letakkan orang-orang membohong dan kaharu, yakni orang karut, menjadi contoh bagi umat-umat. Jadi akal kita tak boleh terima macam mana Tuhan pergi bagi orang yang karut, kan? Macam mana Tuhan nak bagi dekat orang karut jadi Rasul? Nak buat contoh kita, orang pun karut. Macam mana nak bagi tahu? Ketua kampung kita ni, kan? Kalau berjanji memang tak pernah menepati. Kata nak buat jalan, tak buat-buat. Kata nak buat tiang lampu, tak jalan-jalan projek tiang lampu. Betul? Tapi sebelum naik jadi pemimpin, dia punya sembang, jangan tuan-tuan, kan? Lubuk kawah lah. Satu kawah dia punya sembang. Orang macam ni, tiba-tiba kita bagi dia jadi pemimpin. Asal dia tu dah tak betul lah. Kita lantik dia jadi pemimpin. Macam mana kita boleh lantik dia jadi pemimpin sedangkan kita tahu dia punya perkataan tak ada satu pun yang benar. Jadi akal kita tak boleh terima. Tak boleh terima. Jadi tentulah orang yang menjadi Rasul, yang dilantik sebagai Rasul ni, satu orang kepercayaan yang sangat dipercayai. Satu orang yang sangat benar dalam perbuatan ni. Betul hati dia luar dalam, tuan-tuan. Macam mana hati kat dalam, macam tu lah dekat luar perbuatan. Orang macam ni yang layak diangkat sebagai Rasul. Ni semua etikot lah. Habis satu kan. Dan dalil kata cerdik. Apa ni lazim bagi cerdik? Tak bodoh kan. Dan dalil petunjuk kata cerdik Nabi ni. Petunjuk kata tak bodoh Nabi ni. Dan tidak bodoh mereka itu ialah fikir. Kita fikir. Kalaulah kata Rasul-Rasul ni tak cerdik, tentulah kita tak terima kata Tuhan letakkan mereka itu jadi Rasul. Sebab apa? Kerana jadi Rasul itu satu perkara yang amat berat sangat-sangat. Tidak tertanggung oleh yang bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh tak boleh jadi Rasul. Macam mana? Kan? Suruh semayang 5 waktu pun culah je subuh. Ini macam nak jadi presiden. Subuh pun tertinggal. Contohlah kan. Jadi nak faham macam tu. Jadi tentulah orang tu tak bodoh. Satu lagi, orang yang kalau bodoh ni tuan-tuan. Orang yang akal dia ni tak kuat. Biasanya benda-benda yang bagi pressure pada kehidupan dia tak boleh terima. Tak percaya tengoklah. Kan? Tuan-tuan sendiri keluar nanti tuan-tuan kita tilik sendiri. Bukan nak kata orang kerja mana, tak. Ada satu puak manusia ni lah. Di dari kalangan kita sendiri. Berniaga ni dia tak berani. Betul tak? Berniaga dia tak berani. Aku ni memanglah kalau boleh nak ikut lah sunnah. Tapi aku berniaga ni cukup tak boleh lah. Cukup tak boleh tu apa tuan-tuan? Dia panggil kurang cerdik. Sebab apa? Orang yang kurang cerdik ni, dia tak boleh terima pressure ke otak dia. Terima pressure nanti dia akan jadi serabut. Sama juga, orang yang nak jadi pemimpin, duduk dalam satu syarikat, nak jadi pemimpin, nak jadi CEO, nak jadi manager ke, kan? Kalau dia tak boleh terima banyak tanggungjawab, macam mana dia boleh jadi manager? Itu simple benda basic. Macam tu jugalah Rasul. Kalau dia tak boleh terima mihnah dan kerenah umat-umat, macam mana dia boleh jadi Rasul? Jadi akal kita tak boleh terima. Apa? Rasul bodoh, tak boleh. Tiap-tiap Rasul tu mesti cerdik. Tu yang wajib kita. Mesti kita i'tikad. Seperti nak menghilangkan. Minta maaf tuan-tuan. Saya memang tarik sampai habis tu ni.
Sikit je lagi. Boleh Seperti nak menghilangkan bantahan-bantahan seteru. Nampak? Kan? Nabi Isra' Mi'raj. Nabi baru cerita dengan Sayyidina Abu Bakar. Cerita dengan Sayyidina Abu Bakar. Cerita dengan puak-puak jahiliah. Diorang kata, kamu pergi mana semalam? Dia tanya dengan Nabi. Semalam aku pergi Baitul Maqdis. Kamu pergi ke Baitul Maqdis? Ya benar kamu ni. Macam tu lebih kurang. Kali ni siap lah. Abu Bakar mesti mau dengar aku punya cakap. Baru dengar tu. Dia baru dengar kata Nabi sebut dia pergi Baitul Maqdis. Belum Nabi sebut pergi Mi'raj. Baru sebut pergi Baitul Maqdis. Tak boleh lah ni. Ambil cerita ni, bawa pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Sayyidina Abu Bakar kan? Kata, engkau tahu tak hari ni Muhammad pergi mana? Dia tanya. Kenapa? Pergi mana? Dia baru lepas cerita dengan aku tadi. Malam tadi kabarnya dia ke Baitul Maqdis. Pagi ni dia dah ada dah. Di Mekah. Siapa yang sebut tu? Sayyidina Abu Bakar kata. Dia sebut. Betul keluar daripada mulut Rasul. Betul? Jangan kata pergi Baitul Maqdis. Ni Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia sebut dia naik ke langit sekali pun aku percaya. Pasal tu Allah Ta'ala angkat Sayyidina Abu Bakar. Yang sangat membenar. Sangat-sangat membenarkan perkataan Nabi tu Sayyidina Abu Bakar. Tu. Sampai macam tu sekali. Jadi nak hilangkan bantahan yang tu pun tuan-tuan. Kalau orang tak cukup kuat akal menggigil. Menggigil nak sebut. Malam tadi pergi Isra'. Pergi mana? Baitul Maqdis. Lepas tu, malam tadi pun naik ke langit. Sidratul Muntaha. Nampak tak? Supaya kita dapat rasa macam mana sebenarnya yang Allah Ta'ala jadikan Rasul kita ni tuan-tuan. Kuat tuan-tuan. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kita ni satu orang yang Allah Ta'ala bagi pada diri dia tu satu perkara yang tak ada kat kita langsung. Itulah Rasul. Berani pada semua perkara. Mana turunnya? Ulama' tuan-tuan. Kan? Kalau saya mengaji dengan Tok Guru saya, Pak Nyai Izzuddin tuan-tuan, apa tahu Pak Nyai Izzuddin? Saya sebutlah bagi tuan-tuan dengar. Pak Nyai Izzuddin ni ulama' tua kita yang masih hidup dekat dengan Pondok Gajah Mati. Tuan-tuan pergi Kedah, pergi Pendang, Kampung Pendang, nak masuk ke Paya Nedam. Kata, kat mana Pondok Gajah Mati? Ada. Pak Nyai Izzuddin duk ajar cucu dia sampai hari ni duk mengajar kat pondok dia. Panjang Izzuddin ni, Tok Guru saya cerita, untuk satu orang nak tumbangkan dia tak cukup. Sebelah tangan dia tu je kekuatan dia untuk 4 orang datang baru boleh menghadap. Ni ulama' Allah Ta'ala bagi. Itu ulama'. Bayangkan Nabi. Yang kita duk kata Nabi kena baling luka kan. Kena baling anak panah apa semua waktu perang. Nabi pun luka sama. Sebab ada perkara yang harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia. Ini yang orang kafir tak boleh terima. Dia kata, mana ada Nabi makan tidur serupa aku juga Nabi apa? Nabi tu Nabi daripada mana? Nabi mesti daripada malaikat. Ni orang kafir faham macam ni. Pasal tu kita, antara perkara yang harus bagi Nabi tu apa? Kan? Bersifat Nabi dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Dia tidur, dia makan. Dia bukan di kalangan malaikat, dia di kalangan manusia. Ada pun perkara-perkara khusus tu tetap bagi dia. Itu kelebihan dia. Tu. Pasal itulah satu orang Nabi yang tak cerdik ni kita tak boleh terima pada akal dia. Mesti cerdik. Sebab apa? Cerdik baru kuat. Dia cerdik baru dia boleh terima banyak cabaran, banyak bantahan. Ini baru Nabi. Nak bawa ni bukan sikit-sikit punya perkara. Bawa wahyu daripada Allah Ta'ala ni. Nak sampaikan pada orang. Bukan perkara senang. Dan lain-lain lagi. Kalau begitu mana? Kalau begitu kita dah terangkan tadi. Tentu kejap kata Rasul-Rasul itu cerdik. Kita dah faham. Jadi tentu Rasul kita ni cerdik. Tidak bodoh sekali-kali. Wallahu a'lam. Dan wajib kita i'tikad bahawasanya Rasul-Rasul itu itu tak rujuk, boleh jadi jatuh, yakni boleh berlaku atas mereka itu para Rasul. Nampak tak? Boleh jadi ni dengan maksud harus dekat sini bukan macam mana harus boleh nak jadi malaikat, boleh nak jadi manusia. Bukan tuan-tuan. Boleh dekat sini dengan maksud jatuh tu berlaku atas dia dah jadi bersifat dengan sifat makhluk. Nampak tak?
Bukan kata, oh maksudnya harus Nabi boleh bersifat dengan sifat manusia. Nabi juga boleh jadi malaikat. Bukan. Maksud dekat sini boleh jadi tu dengan maksud jatuh dah atas Nabi tu. Kan? Apa ni? Berlaku atas mereka itu para rasul, sifat-sifat yang biasa jatuh. Sifat-sifat yang biasa berlaku di atas manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Apa dia? Nabi demam, ataupun Nabi sakit macam Nabi Ayub kan. Kita tahu kisah Nabi Ayub, jatuh ulat daripada badan dia, angkat letak balik kan. Itu berkaitan tak dengan i'tikad? Berkaitan. Sebab apa? Harus bagi Nabi bersifat dengan sifat manusia. Jadi Nabi sakit tu tak sama dengan kita sakit. Apa dia? Lagi Allah Ta'ala angkat. Lagi angkat martabat Nabi. Sedangkan kita kalau sakit, jangan kata sakit tuan-tuan. Kan? Baru rasa nak kebah-kebah je. Kan? Allah. Rimah betul. Itu kita. Ada pun Nabi, lagi Allah Ta'ala bagi, lagi dia sabar, lagi Allah Ta'ala angkat martabat dia. Itu Nabi. Itu dia. Di atas yang tiada membawa kepada kekurangan. Tak ada menjatuhkan martabat Nabi ni. Sebab apa? Sebab orang-orang kafir, dia faham kalau kata dah lah dia makan, dia tidur, dia demam, dia pun sakit, dia nak jadi Rasul, dia pun sakit. Nampak tak? Ini perkataan orang kafir. Ada pun i'tikad kita harus bagi para Rasul tu bersifat dengan macam mana sifat kita. Dan jadi apa? Yang tiada membawa kepada kekurangan, dan atau pada kata tiada membawa pada kekurangan tu, dan cedera martabat mereka itu para Rasul. Yang ini luput. Tak pula luput martabat dia. Kata Nabi sakit, tak jatuh ke martabat dia sebagai Rasul? Tak jatuh. Daripada makan dan minum, dia pun makan minum, sakit, demam kan, lebih kurang. Demam lebih kurang, dan kenyang, lapar dan sebagainya. Dengan sebab perkara-perkara ini bukan jadi cacat dan lekeh. Jadi sebab ada perkara-perkara ni bukanlah menjadikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu cacat dan lekeh. Dengan sebabnya hanya daripada perkara-perkara yang menambahkan martabat-martabat mereka itu. Nampak? Nama itu tulis. Kerana ilah dia apa? Terkadang-kadang membawa kepada sabar mereka itu. Jadi bila kena ujian-ujian macam tu, menyebabkan Nabi dan Rasul-Rasul kita ni tambah lagi sabar dia, tinggi lagi martabat dia. Seperti jatuh kesakitan ataupun jatuh sakit dan kesusahan, jatuh susah, Nabi tak kaya. Patut Nabi kaya lah. Faham macam tu, jenuh tuan kan? Tak. Apa susah tu lagi mengangkat martabat, maka dapat pahala mereka itu para Nabi. Dan terkadang-kadang membawa kepada syukur mereka itu. Kadang-kadang dia orang syukur pula. Dah jadi macam tu. Macam mana kata Nabi bini Nabi tanya, kau ni dah lah Rasul. Dah Rasul Nabi pula tu. Allah Ta'ala memang dah cop lah kau ni masuk syurga. Tapi kau punya semayang, ya Allah, sampai bengkak kaki. Udah lah. Kata kita macam tu lah. Apa dia? Nabi cakap apa? Kan? Aku hanya nak menjadi satu hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang mana Allah Ta'ala bagi atas diri aku ni. Orang lain tak dapat. Cukuplah aku nak menjadi hamba yang syukur. Itu pun kita tak boleh lawan tuan-tuan. Seperti dapat makan dan minum dan kesukaan. Mana? Dan terkadang qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, dan terkadang membawa kepada syukur mereka itu seperti dapat makan dan minum dan kesukaan. Dan beberapa perkara hikmat yakni mukjizat kan, yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi-Nabi ni, lagi hendaklah diasur-asurkan. Diasur-asurkan. Ni dah habis lah tu. Boleh faham tuan-tuan? Saya sekali jalan je tu. Faham dah habis lah tu. Hendaklah diansur-ansurkan, yakni diansur-ansurkan. Ni nasihat daripada Tuan Musabif. Hendaklah diansur-ansurkan belajar. Tuan guru kita ni tuan-tuan,
Cukup rajin nasihat orang. Banyak kitab dia. Antaranya Irsyadul Jawiyin. Kalau tuan-tuan beli kitab tu, baca seorang tak apa. Tu nasihat dia untuk diri kita. Nasihat kita nak jadi penuntut ilmu. Nasihat nak jadi satu hamba yang sangat-sangat tunduk pada Allah Ta'ala. Tu nasihat dia dalam tu. Sama-sama lah kalau rajin baca. Jangan cemuh sekali-kali. Tok Guru saya sebut apa kan? Walaupun kita ni dah khatam baca kitab tu kan, katalah lebih daripada sekali. Setiap kali kalau ada orang baca kitab yang sama, kita dengar seolah-olah pertama kali. Sebab apa tuan-tuan? Petanda bagi orang yang ahli bagi ilmu ialah setiap kali dia dengar kitab yang sama yang dia dah pernah mengaji, ibarat seolah-olah dia pertama kali dengar. Macam mana dia duduk masa mula-mula dulu? Fokus dia macam mana? Salin dobik dia macam mana? Itu petanda bagi ahli ilmu. Ni Tok Guru saya cakap. Petanda dia lah. Tapi kalau kita istiqamah buat, akan datang kita faham. Kenapa Tok Guru pesan dia tu? Kita nampak sendiri. Betul. Sungguh. Memang sungguh. Petanda bagi ahli ilmu. Mana tadi? Manalah hendaklah. Jangan cemuh sekali-kali. Ada pun dalil kata boleh jatuh atas mereka itu sifat-sifat manusia, atas Nabi-Nabi itu, para-para Nabi sifat-sifat manusia itu, kerana ialah ada orang yang bersama-sama dengan mereka itu. Apa dia? Sahabat ada dengan Nabi. Sahabat ni menjadi bukti besar. Pasal tu kita berhajat kepada Tok Guru. Nampak tak? Ni Tok Guru tulis. Mana tahu kata keluar air daripada Nabi ni? Mana tahu kata tu apa Nabi bawa turun bulan semua ni? Mana tahu tuan-tuan? Sebab daripada mulut ke mulut dia panggil apa? Khabar mutawatir. Khabar mutawatir ni kan bukan khabar, bukannya satu perkara daripada mana kau dengar ni. Orang Prisin 9 itu dia panggil bukan mutawatir. Itu kebanyakan. Betul tak? Mana kau tahu cerita ni? Ada budak accident tadi kat depan. Kepala terjatuh dekat sebelah jalan, badan seberang sini. Contoh kan? Kita pun tanya, mana kau tahu? Tu orang Prisin 9 begitu. Okey, orang Prisin 9 tu tuan-tuan semua ke? Satu Prisin 9? Jadi dia panggil itu kebanyakan. Tapi mutawatir ni apa? Betul-betul banyak orang yang sebut. Mana? Tu pasal kita ni kalau mengaji, dia panggil sanad kan? Sanad yang tuan-tuan yang puak-puak Wahbi duk permainkan sanad ni. Sanad ni tuan-tuan, orang yang panggil pegang sanad, para sahabat yang pegang sanad ni, kalau kata ulama, dia boleh ingat daripada satu perkataan Nabi, hadis Nabi, dia pecah riwayat daripada dia ni kepada dia ni, kepada dia ni, kepada dia ni, kepada dia ni, sampai kepada Nabi, itu baru satu. Lepas tu datang pula, siapa lagi rapat antara tu? Dia ni lahir dulu ke dia ni lahir dulu? Antara pergaulan pula yang sahabat ni dengan sahabat ni, mana lebih rapat dengan Nabi? Mana lebih dekat dengan Nabi? Tu sanad. Baru satu hadis. Kita baca hari ni, dah lah baca pun teks, kertas A4, duk macam tu. Dalam Facebook bukan main lagi, nak petikai pasal ulama. Saya cukup marah tuan. Bukan marah sebab apa? Marah sebab kesian dekat kita. Orang lain nak mengaji tak dapat. Kes apa? Kes orang ni dulu dah potong. Dia dah hilang habis, semua orang tak nak datang. Mana bukti tuan-tuan duduk hari ni? Ni kita dalam surau ni sekarang, pukul 9.20 ni. Tuan-tuan tengoklah, penduduk berapa ramai. Betul tak? Yang mengaji berapa ramai? Sebab apa tuan-tuan? Salah satu, kita fahamlah setan. Salah satu, ada yang memang orang jenis nak mengaji juga. Tapi dia mengaji kot lain. Pengalaman saya cerita ni, saya sendiri dalam keluarga saya ada orang macam tu. Jenis mengaji. Pergi surau. Tapi alah ke Wahabi. Tu dia kata hidayah tu buku Tuhan. Padahal saya mengajar tauhid. Duk mengaji tauhid. Kan? Tapi ada dalam keluarga saya sendiri yang macam tu. Saya sendiri pun tak boleh nak tolong. Jadi tuan-tuan doa sama. Saya pun doa tuan-tuan pun doa saya. Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam ahli sunnah, boleh duduk belakang ulama. Cukup tuan-tuan. Amin. Dah habis. Jadi ada sahabat-sahabat yang duduk sekali dengan sezaman dengan Nabi yang melihat mereka itu lihat akan jatuhnya, yakni berlakunya perkara-perkara tersebut.
Maka sekarang sampailah khabaran itu kepada kita dengan bertali-tali sebagai khabar yang disebut mutawatir. Tulis khabar tu mutawatir. Yang betul-betul banyak bersanad. Tu dia panggil betul-betul banyak. Setiap zaman tau. Bukan satu perisin ni. Setiap zaman. Turun ke zaman ulama' ni. Sebut lagi. Tu dia panggil mutawatir. Yang tidak bohong sekali-kali. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Habis tuan-tuan. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu wasallama. Dan salawat kepada Allah dan salam dan salawat daripada Allah dan salam ke atas. Salawat dan salam di sini dipanggil khabariyah lafzan insya'iyatan maknan. Apa dia? Kalau tengok pada lafaz tu seolah-olah macam kata perintah, kan? Dan selawatlah dan salamlah, macam suruh. Dan selawatlah, salamlah, kan? Tu dia panggil khabariyah lafzan. Pada lafaz nampak macam suruh, tapi pada makna yang dikehendaki bukan. Yang dikehendaki di sini apa? Doa. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat dan salam itu ke atas siapa? Sayyidina. Siapa Sayyidina? Penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, washabihi itu ajma'in, dan sekalian umat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji, tuan-tuan kalau rajin tulislah dobit ni tuan-tuan. Sebab apa? Hari-hari kita duk baca Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Walhamdulillah, dan wa tu, waw tu dengan maksud dan. Walhamdulillah, dan segala puji, tertentu puji itu bagi Allah. Tu dia. Tertentu puji, tak adalah bagi orang lain tuan-tuan. Ni kena praktik dalam sembahyang. Alhamdulillah je, terus kita campak semua benda pada Allah Ta'ala. Bulatkan hati kita, tekad kita dalam waktu kita solat. InsyaAllah kita selamat tuan-tuan. Tuan-tuan selamat, saya pun selamat. Sebab apa? Angkat takbir ni, waktu tu lah ingat kunci kereta, lupa basuh kereta, lupa cat kereta, lupa kereta kat mana, semua. Jadi macam mana nak bulatkan dengan kita faham setiap daripada baik-baik perkataan yang kita sebut dalam solat tu. Itu insyaAllah, mudah-mudahan lah sikit-sikit kita ajar diri kita ni lembut dalam solat. Lama-lama kita nampak tu walhamdulillah, segala puji tertentu bagi engkau ya Allah. Apa je ada hari ni, orang nak puji aku, orang nak hina aku, kerja aku banyak, aku stres tak boleh fikir apa semua. Aku bulat dalam solat aku ni, aku serah kat engkau. Yang aku sebenarnya tengah buat, aku sebenarnya nak menghadap kematian semata-mata kerana engkau. Aku nak persiapkan diri aku. Tentulah. Latih yang tu lah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Telah selesai menulis akan risalah ini pada hari Selasa 14 Syawal Sa'ah. 14 Syawal Sa'ah tu tahun. Tahun 1376. Tu 1376 Hijrah. Kita sekarang 144. Tahun ni 144 apa? 3 ke 4? 1443. 1443, 1376 berapa dah? Lebih kurang dalam 23, 24, 25 tahun. Adik. Di tempat yang bernama Wakaf Budi Sekam. Sekam tu nama kampung ni. Wakaf Budi ni apa? Kampung Sela Budi. Kalau bahasa Patani ni. Wakaf Budi ni kampung Sela Budi, Sekam daratan. Orang darat lah, bukan orang laut. Mana Patani? Maka besarlah harapan, ni doa daripada musannif, besarlah harapan hamba kepada Tuhan yang ghani, yakni Tuhan yang lepas daripada serba-serbi, yang terkaya Allah Ta'ala daripada sekaliannya, kan?
bahawa memberkatkan risalah ini. InsyaAllah berkat tuan-tuan, ramai pakat baca kitab dia ni. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Maka khatamlah kita lebih kurang tuan-tuan. Kalau ada salah dan silap, itu semua daripada saya kan. Saya minta maaf tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Apapun semua yang baik dan buruk tu daripada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan apa ilmu yang ada ni sama-sama kita amal. Baik tuan-tuan, baik saya pun sama-sama kita duduk dalam muzakarah sampai kita mati. Kita niat kita ngaji sampai mati. Sebab apa? Ini je bekalan yang kita ada. Kita bukan orang baik tuan-tuan. Kan? Tapi kalau kita dah lah tak baik, kita tak ada bekalan, ini lagi haru biru dibuat ni kan. Biar kita ada bekalan. Jadi kita tutup dengan baca surah Fatihah. Kemudian kita baca, kita sedekahkan kepada Tok Guru kita ni, ayah dia sekam. Dan kepada semua penuntut-penuntut ilmu, khususnya kepada arwah ayah kita ataupun kepada ibu kita, kepada ibu bapa mertua kita, kepada para guru dan para ulama kita, kepada seluruh umat Islam, kepada isteri dan anak-anak kita, keturunan kita, dan akhirnya untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله هو أبي قال